2020. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail untuk Berita IKIM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata satu pertemuan dengan mufti di seluruh negara dan pakar undang-undang bagi mengutamakan resolusi berkaitan isu kalimah Allah akan diadakan hari ini. Menerusi perkongsian di portal Al-Bayan, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata cadangan pertemuan bersama mufti itu dibuat selepas perbincangan bersama panel kajian akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan penasihat undang-undang JAKIM Jumaat lalu. Portal Al-Bayan adalah portal yang dibangunkan oleh pejabat Datuk Seri Dr. Zulkifli yang menggabungkan 13 agensi di bawahnya untuk menyalurkan maklumat berkenaan hal ehwal agama Islam di Malaysia. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli lagi, pertemuan tersebut antara lain bagi mendapatkan kesepakatan mufti dan pakar undang-undang kerana tindakan segera yang teratur dan berprinsip perlu memandangkan isu itu melibatkan aspek teknikal. Kerajaan memberi jaminan bekalan telur mencukupi bagi memenuhi permintaan orang ramai termasuk menjelang bulan Ramadan dan Aidilfitri susulan penarikan balik telur keluaran sebuah ladang di Jeram, Selangor kerana dicemari bakteria Salmonella enteritis SE. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid berkata isu penarikan balik bekalan telur yang dieksport ke Singapura oleh pengeluar itu tidak menjejaskan bekalan telur domestik setakat ini. Katanya syarikat terbabit dalam isu ini memberi jaminan bekalan telur ayam tidak terjejas kerana produk yang dikesan mempunyai bakteria tersebut hanya melibatkan satu ladang sahaja dan masih terdapat 5 ladang lain untuk bekalan pasaran tempatan, kata beliau kepada pemberita di Kuala Berang semalam. Sekian Berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 16 Mac dalam tahun 2009, Pusat Pelancongan Islam atau Islamic Tourism Centre ITC telah dilancarkan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Muhammad Khalil bin Yaakob yang di-Pertua Negeri Melaka di Masjid Al-Azim Melaka. Semenjak itu, ITC telah membangunkan industri pelancongan Islam di Malaysia dengan menawarkan program latihan, pembangunan kapasiti, khidmat nasihat, pengiktirafan serta penganjuran seminar dan persidangan pelancongan Islam dan mesra Muslim. ITC juga membangunkan modul latihan dan kerangka produk pelancongan dan hospitality mesra Muslim bagi memenuhi permintaan industri dalam dan luar negara. Agensi di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya ini telah mengharumkan nama negara melalui program pengiktirafan hotel mesra Muslim, kajian pelancongan Islam dan hubungan kerja yang baik dengan pihak OIC, ASEAN dan IMTGT serta institusi pengajian tinggi. Seterusnya, Malaysia kini diiktiraf sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim yang unggul pada peringkat antarabangsa. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Assalamualaikum. Saya Aidil Aziz, penggiat industri hiburan tanah air. Disebabkan pandemik, punca pencarian kami terjejas. Tapi syukur kerana kita semua akan menerima vaksin tidak lama lagi. Saya sendiri akan mendaftar dengan awal untuk vaksinasi. Saya syorkan anda semua pun begitu. Vaksin melindungi kita. Ini fakta, bukan auta. Vaksin ini pun disyorkan oleh pakar-pakar dan ahli agama kita. Vaksin untuk melindungi kita dan masyarakat. Lindung diri, lindung semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, juga salam duha untuk sama-sama kita lalui hari ini dengan penuh kegembiraan, insya-Allah ketenangan apapun. Saya Nur Hayati Paradi hari ini bersama dengan rakan pendengar untuk perkongsian aspirasi 10.1 edisi Selasa. Awalan ini nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada semua rakan pendengar dan terus setia, kepada rakan-rakan Warna Pagi, Hazwan dan juga Sufian untuk perkongsian Warna Pagi edisi Selasa sebentar tadi. Alhamdulillah 4 jam telah bersama-sama dengan mereka. Moga-moga apa jua yang dikongsikan dalam Warna Pagi memberikan impak positif dalam kita meneruskan lagi kehidupan kita, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan sahabat pendengar rancangan pertama menerusi perkongsian aspirasi kita, ada syariah dan perundangan. Kita masih lagi insya-Allah nak membincangkan berkenaan dengan gerakan feminisme bersama dengan Encik Muhammad Asam Ahmad, insya-Allah. Cumanya awal ini sebelum kita nak bersama dengan Encik Asam, kita dengarkan sedikit sedutan apa yang telah Encik Asam kongsikan pada minggu lepas. Maka bagaimana pula tentang wanita? Bagaimana pula dengan nasib wanita? Tidakkah mereka juga dinafikan banyak hak-hak yang sepatutnya mereka miliki? Ini timbul perdebatan pada masa itu. Itu pada masa tu, maknanya masa tu Encik Asam cerita tentang gelombang-gelombang. Ada gelombang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Sebenarnya bagaimana sebenarnya feminisme ini terjadi, tercetus dan gerakan itu semakin berkembang. Dan insya-Allah untuk kali ini Encik Asam Ahmad akan sekali lagi bersama dengan anda. Kita nak sambung lagi. Cumanya kali ini kita nak cerita tentang konsep utama dalam gerakan feminisme ini. Selalu kita dengar tentang patriarki dan sebagainya kan. Nanti insya-Allah Encik Asam akan kongsikan dengan anda supaya kita lebih faham lagi latar belakang apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh gerakan feminisme ini dan bagaimana sebagai orang Islam kita menanggapinya. InsyaAllah kita akan kongsikan sekejap lagi. Anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan waktu ini jom kita awalkan pertemuan kita bersama dengan Zain menerusi lagu Rindu. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Tiada teman bicara, melerai resah berubah gundah jiwa. Hatiku pilu kerana jauh darimu. Semua tak tahu aku rindu. Ada dia yang menantiku,
kekasihku. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak, Mak hubungi je 019-965-3166, 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 hingga kini telah mengganggu gugat banyak aspek kehidupan di zaman moden. Muzakara Pakar COVID-19 Islamic Responses pada 17 Mac 2021 akan membincangkan bagaimana dasar-dasar awam, usaha negara dan inovasi sektor awam dan swasta dirangka dan dilaksanakan untuk menjaga maslahah umat dan melindungi kesejahteraan bersama. Sertai perjalanan muzakara pakar ini di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM secara dalam talian. Penyertaan adalah percuma dan tempat adalah terhad. Mari sertai kami secara langsung di Facebook IKIM dan Facebook TV IKIM. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM seperti buku Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19, Islam dan mata wang kripto, makanan antara sunnah dan sains serta banyak lagi. Dapatkan di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, cara niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Bayangkan anda sedang berhadapan musim sejuk yang sangat melampau. Di kem-kem pelarian Syria berbumbungkan kanvas koyak dan penuh lumpur. Mereka berjalan tanpa alas kaki. Kaki kecil mereka bengkak akibat sejuk dan cedera di batu tajam. Ayuh bersama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia membantu menyelamatkan nyawa mereka dari kesejukan. Hulurkan sumbangan anda melalui www.peduliinsan.org. Sayang, abang ada hadiah. Hadiah? Hadiah apa tu? Mama Pride. Wah, Mama Pride. Sayang abang. Usaha sekumpulan pakar perubatan dari Universiti Sains Malaysia USM Kubang Krian yang diterjemah menerusi Koperasi Amal Medik Malaysia Berhad berjaya menginovasikan seluar bersalin itu. Mama Pride adalah seluar bersalin yang meminimalkan bukaan kawasan perineum kewanitaan dan masa yang sama menutup paha, lutut dan betis. Sehingga kini, sudah lebih 9,000 orang memanfaatkannya di 92 buah hospital seluruh Malaysia dengan selamat. Selain itu, penggunaan Mama Pride juga boleh dimanfaatkan ketika dalam pantang, semasa prosedur pap smear dan lain-lain keperluan klinikal di kawasan perineum kewanitaan. Kami ingin perkenalkan model terkini iaitu seluar bersalin Mama Pride eksklusif dan versi seluar lelaki My Pride, seluar khas untuk prosedur bagi kaum lelaki. Kepada yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan Mama Pride atau ingin menjana pendapatan sebagai ejen dropship tanpa modal, boleh hubungi HQ Mama Pride di talian 011-5853-1855 atau FB Mama Pride HQ atau IG @MamaPrideOfficial. Saya ulang di telefon 011-5853-1855 atau FB Mama Pride HQ atau IG @MamaPrideOfficial. Assalamualaikum, saya YB Datuk Hajah Mumtaz. Jom ikuti pelancaran Mama Pride eksklusif sempena program World Hijab Festival 27 Mac 2021 ini. Buku terbitan terbaru IKIM, Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19. Buku ini memerihalkan pendekatan Islam terhadap wabak dengan mengetengahkan fakta-fakta tentang COVID-19 dari sudut syariah, pemikiran Islam
prinsip kesihatan, kekeluargaan dan kerohanian. Dapatkan segera buku keluaran terbaru ini dengan harga RM20 di ikimniaga.my. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. .3 FM di Lahad Datu Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih pada semua sahabat pendengar yang terus setia bersama dengan kami menerusi perkongsian di Aspirasi. Untuk jam pertama kita ada rancangan syariah dan perundangan. Dan kali ini sekali lagi Alhamdulillah kita bersama dengan tetamu kita tak lain tak bukan dah pun berada di hujung talian saat ini. Kita ada Encik Muhammad Asam Ahmad, Fellow Kanan di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Encik Asam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi untuk sekali lagi bersama dengan sahabat pendengar kita cerita tentang feminisme. Dah untuk minggu yang ketiga dah ni, dan kalau kita sebut tentang feminisme, antara perkara pertama yang akan sinonim dengan mereka adalah keinginan untuk menuntut hak, kesamaan dan sebagainya. Dan kalau menurut perkongsian Cik Asham untuk minggu-minggu sebelum ini, cerita tentang perjuangan mereka, macam mana tercetusnya gerakan ini, ada gelombang pertama, kedua, bila sampai gelombang kedua, ketiga tu dah mula bercelaru dah macam tu, dan sampai sekarang dah masuk gelombang yang keempat. Itu minggu lepas kita cerita, dan kali ini kita masuk untuk kali ini kita nak cerita tentang konsep. Apa konsep utama dalam gerakan feminisme ni sebenarnya, Encik Asam? Mungkin sebagai mukadimah kita pertemuan untuk kali ini, silakan. Ya. Terima kasih Yanti, para pendengar yang saya muliakan. Sememangnya tujuan kita membahaskan persoalan feminisme ini adalah untuk kita memahami dasar-dasar pemikirannya. Apakah yang menyebabkan mereka jadi begitu? Kenapa mereka perjuangkan itu? Kenapa mereka perjuangkan ini? Kenapa mereka menentang kau itu? Kenapa mereka menentang kau ini? Jadi untuk membahaskan kali ini, saya bercadang untuk membicarakan 3 konsep utama yang sering mereka timbulkan dan laung-laungkan. Iaitu yang pertama, soal ketaksamaan. Ketaksamaan ini saya punya terjemahan lah kepada inequality. Ini adalah merupakan slogan yang sering mereka kumandangkan. Inequality, dan mereka menuntut equality. Mereka membantah keadaan yang pada tanggapan mereka adalah merupakan ketaksamaan terhadap kaum wanita. Dan mereka menuntut supaya equality ataupun kesaksamaan diberikan kepada mereka. Perkara yang kedua adalah punca kepada inequality itu. Punca kepada inequality itu, iaitu pada tanggapan mereka patriarki. Jadi istilah patriarki ini pun suatu istilah yang sering digembar-gemborkan, yang sering ditimbulkan. Maknanya puncanya adalah lelaki, dan juga sistem sosial, sistem kenegaraan, sistem kekeluargaan yang dikuasai oleh lelaki. Iaitulah yang dinamakan patriarki. Jadi mereka nak cari kesalahan, di mana punca kesalahan yang menimbulkan inequality kepada wanita tadi. Kemudian istilah yang ketiga adalah istilah misogyny.
Misogini ni adalah akibat daripada sekian lama lelaki menguasai dunia, timbul pada hemat mereka suatu sikap membenci wanita. Menjadi satu budaya membenci wanita. Kita kena lihat sejauh mana benarkah, sejauh mana benarnya dakwaan-dakwaan yang mereka kemukakan ini, ataupun ia hanyalah laungan-laungan yang bersifat emosi dan tidak berasas, ataupun ada juga sedikit asas di dalamnya. Jadi kita kena cuba bersikap adil lah terhadap apa yang mereka katakan itu. Baik, kita lihat perkara yang pertama, konsep yang pertama, iaitu konsep equality dan inequality. Apakah contoh ketaksamaan ataupun inequality dalam masyarakat moden yang dibangkit, yang menyebabkan timbulnya gerakan yang menuntut keadilan, menuntut persamaan? Antaranya adalah ketaksamaan dari segi jurang pendapatan. Jauh yang kaya-kaya sangat, yang miskin-miskin sangat. Ada golongan tertentu mendapat keutamaan, privilege dalam sistem itu, dalam masyarakat itu. Manakala sebahagian golongan yang lain terpinggir. Dan begitulah hal keadaan mereka daripada satu generasi kepada satu generasi. Kemudian contoh yang kedua adalah ketaksamaan dari segi gender. Mereka mula melihat gender itu sendiri, lelaki dan wanita itu sebagai dua kelas masyarakat yang berbeza. Dan timbul ketaksamaan, peluang tak sama. Ada golongan gender yang tertentu diberikan keutamaan, iaitu lelaki. Dan gender yang satu lagi sentiasa diletakkan sebagai inferior. Ini dakwaan-dakwaan mereka. Kemudian perbezaan dari segi ketaksamaan dari segi layanan kesihatan. Ada pihak yang lebih baik layanan kesehatannya, lebih terjaga kesehatannya. Dan ketaksamaan dari segi kelas sosial. Ini adalah di antara contoh-contoh. Jadi kalau kita bertanya kepada mereka, apakah pentingnya kesamaan itu? Kenapa perlu ada kesamaan? Mereka akan menjawab, kesamaan adalah soal untuk kita memastikan setiap manusia itu memiliki peluang yang sama rata. Jadi mereka akan bercakap tentang kesamaan peluang. Bukan memaksakan setiap orang mesti jadi sama seperti dalam sistem komunis. Tetapi memastikan setiap orang memiliki peluang yang sama rata. Kalau lelaki dapat peluang ini, maka perempuan juga mesti beri peluang ini. Kalau itu dalam soal ketaksamaan gender. Kenapa? Kerana tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kehidupan dan bakat yang dimiliki oleh setiap individu. Ia diasaskan pada keyakinan bahawa tiada sesiapa pun yang patut dinafikan peluang hidup yang lebih baik semata-mata kerana dia dilahirkan dalam suasana yang berbeza. Yang ini dilahirkan oleh ibu bapa yang berkulit hitam. Yang ini dilahirkan ibu bapa yang berkulit putih. Yang ini dilahirkan sebagai lelaki. Yang ini pula dilahirkan sebagai perempuan. Maka disebabkan keadaan mereka itu dilahirkan sedemikian, maka nasib hidup mereka di dunia juga berbeza-beza. Bagi mereka ini adalah tidak betul. Ini inequality. Jadi tidak boleh dibezakan hanya semata-mata kerana keadaan seseorang itu dilahirkan. Ataupun dari mana datang, dari negara mana, dari daerah mana. Ataupun dibezakan dengan sebab kepercayaan agamanya, ataupun tiada agama pemikirannya, ataupun kekurangan fizikalnya, termasuk juga golongan OKU.
Ada golongan yang tertentu memiliki keadaan yang tertentu yang menyebabkan mereka memiliki kekurangan fizikal. Adakah mereka ini patut dibezakan dan dinafikan peluang? Ini persoalan yang mereka bangkitkan apabila membicarakan tentang kesamaan. Jadi kita bukan membantah semua apa yang mereka katakan itu. Tapi itu tidak bermakna kita mesti menerima ideologi yang mereka cuba terapkan. Betul. Ketidakadilan itu memang berlaku daripada dahulu. Dan sekarang di mana-mana pun boleh berlaku. Kerana ini adalah kondisi manusia, keadaan manusia. Bukan semua manusia itu adil. Bahkan kebanyakan manusia itu dalam Quran disebut zaluman jahula. Mereka itu lebih cenderung untuk melakukan kezaliman. Mereka itu lebih cenderung untuk jahil. Tapi itu bukan soal gender. Soalnya mereka ini fokus pada membangkitkan persoalan ini dalam konteks gender. Dan konteks gender. Nanti kita akan lihat bagaimana mereka ini even. Bahkan mereka mempersoalkan hukum fiqh itu sendiri. Dikaitkan dengan gender tu dah. Ya. Hukum fiqh itu dianggap tidak adil. Dengan sebab apa? Kerana fuqaha itu, ahli-ahli fiqh itu semua lelaki. Allahu Akbar. Maka tidak adil. Jadi adakah kalau fuqaha itu semua perempuan, maka dia akan jadi adil? Jadi mereka telah mengelirukan di antara soal kesamaan dengan keadilan. Yang ini akan kita bicarakan lebih lanjut lagi kalau ada peluang nanti. InsyaAllah. Kalau sekiranya kita bertanya, apakah pula ketaksamaan dalam masyarakat? Mereka berpendapat, mereka akan menjawab, apabila wujud ketaksamaan peluang dan ganjaran. Ini bila cakap tentang masyarakat. Bila peluang tak sama, dan kalau diberi peluang, ganjaran pula tak sama, disebabkan oleh perbezaan status dalam masyarakat. Yang ditunjukkan sebagai sesuatu yang diamalkan secara berstruktur, sama ada dalam pengagihan sumber dan kekayaan, peluang, ganjaran, dan juga hukuman. Jadi dia bila ini sudah jadi lumrah, sudah menjadi kelaziman, sudah distrukturkan dalam kehidupan masyarakat, maka ketaksamaan itu, inequality itu sudah jadi suatu yang sistemik, suatu yang bersifat sistem, bukan lagi berlaku pada tahap individu. Dikatanya dah jadi sistem. Jadi nak bawa kepada kesan supaya sistem ini dirombak, sistem ini ditinggalkan, sistem ini diruntuhkan kalau perlu. Jadi kita pergi kepada ketaksamaan gender yang khusus yang menjadi persoalan mereka. Apakah isu yang menjadi isu utama ketaksamaan gender ini? Kalau kita tanya kepada feminis, mereka akan kata pertama, kurangnya akses kepada pendidikan. Kalau kita nak komen, kita setuju. Tak sepatutnya seseorang itu, sesiapa sekalipun, dinafikan ruang pendidikan lelaki atau wanita. Bahkan dalam Islam sikap kita amat jelas. Betul. Semua orang sikap wajib kita amat jelas. Walaupun setiap orang wajib menuntut ilmu. Ya, Yanti pun tahu semua. Bahkan budak-budak tadika pun tahu. Menuntut ilmu itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Kita jelas. Wajib dari tak pernah dan kewajipan itu tidak pernah putus. Daripada lahir sampai mati. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Tapi dalam soal kita, walaupun lelaki dan perempuan itu mempunyai peranan yang khusus. Ada peranan yang boleh bersama. Yang sama-sama boleh, tak ada masalah. Tapi ada memang khusus sesuai, paling sesuai itu kan. Ada pula yang khusus paling sesuai itu perempuan. Kita meraihkan perbezaan itu. Tapi dalam soal pendidikan, semua orang mesti terdidik, semua orang mesti faham, semua orang mesti pandai, semua orang mesti diberikan peluang untuk mendapat ilmu. Tapi ini mungkin tidak berlaku dalam masyarakat barat. Ini menyebabkan mereka memberontak. Jadi ini masalah mereka, bukan masalah kita. Yang kedua, isu ketaksamaan gender yang sering dibangkitkan adalah kurangnya peluang pekerjaan. Bila dah
masuk sekolah, masuk universiti, maka mereka juga mau mendapatkan pekerjaan. Ini kurang peluang pekerjaan. Kerana kebanyakan peluang pekerjaan pada masa itu dikuasai oleh lelaki. Yang ketiga, bila dah dapat masuk kerja, ditimbulkan masalah pemisahan ataupun segregation di tempat kerja. Itu pun tak puas hati juga. Orang lelaki kerja tempat lain, perempuan kerja tempat lain. Ini masalah bagi mereka. Dah bagi kerja, tak boleh. Ini adalah diskriminasi. Jadi bagi mereka, pemisahan di tempat kerja itu pun tak betul. Bahkan pemisahan di sekolah pun tak betul. Salah. Ada kes sekolah di Britain yang masih bersikap tradisional. Dulu di Britain sendiri dia ada girls school, boys school. Di tempat kita pun ada sekolah khas untuk lelaki, sekolah khas untuk perempuan. Saya rasa itu bagus. Tapi bagi mereka ini adalah merupakan segregation, dan segregation ini adalah ditafsirkan sebagai satu bentuk diskriminasi. Oleh itu tak boleh lelaki dan perempuan kena duduk sekali. Kalau di Norway, di negara yang sudah advance dari segi pemikiran yang liberal ini, bahkan lelaki dan perempuan duduk satu bilik dalam barak tentera. Tak dipisahkan. Berkongsi bilik air, berkongsi semua. Ini sampai begitu sekali mereka perjuangkan apa yang mereka fikir sebagai keadilan dan kesamaan. Bahkan kalau macam di negara seperti Sweden, sampai ibu bapa tidak berhak nak menentukan anak itu lelaki atau perempuan. Allah Akbar. Menyatakan anak itu sebagai lelaki atau perempuan itu adalah merupakan suatu diskriminasi. Bentuk paksaan. Diskriminasi. Sepatutnya anak itu yang menentukan dia nak jadi lelaki ataupun perempuan. Kerana gender itu bagi mereka adalah merupakan persoalan konstruk, social construct, mana sesuatu yang masyarakat tentukan, bukan individu. Ini kemudian kita akan bincangkan lagi. Kemudian kurangnya perlindungan dari segi undang-undang, kurangnya kebebasan ke atas tubuh badan. Perempuan tak diberi hak, seolah-olah tidak diberikan hak untuk mengawal tubuh badannya sendiri. Sukati dia lah. Kalau dia nak pakai apa, atau dia tak nak pakai apa. Bahkan apabila mereka melihat orang perempuan Islam, khususnya Muslim, memakai pakaian yang tertentu yang dianggap dalam masyarakat Islam itu sebagai pakaian yang menutup aurat, yang menjaga kehormatan diri, mereka melihat itu dengan pandangan yang negatif. Mereka melihat kaum wanita itu seolah-olahnya dikongkong. Itu mereka melihat hijab itu sebagai kongkongan. Mereka tidak melihat wanita yang berhijab itu sebagai orang yang bebas, dewasa, yang terdidik, yang membuat pilihan sendiri. Ini dilihat bagaimana sikap mereka dan bagaimana mereka memandang bangsa dan budaya yang lain itu dengan pandangan yang seolah-olah mereka berada pada moral high ground. Mereka itu lebih tahu, mereka itu lebih faham, mereka itu lebih bertamadun, mereka itu lebih maju. Dan orang-orang lain ini adalah orang-orang yang tidak tahu berfikir. Kemudian ketidakadilan dari segi penjagaan kesihatan. Ini juga isu yang dibangkitkan. Kemudian tiada kebebasan dari segi agama. Mereka menganggap agama itu sebagai faktor yang mengongkong wanita. Ada sebahagian daripada feminis yang radikal dengan terang menyatakan agama hendaklah dihapuskan kalau sekiranya wanita mahu memperolehi kebebasan yang mereka cita-citakan. Kurangnya perwakilan politik. Yang wanita juga mesti diangkat menduduki kursi-kursi parlimen, supaya dengan itu hak wanita dan suara wanita akan lebih terjamin. Yang ke-9 adalah perkauman, dan yang ke-10 adalah sikap masyarakat sendiri yang diwarisi turun-temurun.
sikap terhadap wanita itu sudah sedemikian stereotipnya, dan sikap itulah yang mesti dihapuskan kalau sekiranya ketaksamaan itu mahu dihapuskan. Baik. Baik. Maksudnya bila cakap ini, maknanya mereka kurang faham tentang ketaksamaan dan juga keadilan. Mereka agak confused juga kat situ kan, Cik Asham kan. Dan kita akan berhenti seketika sebab lepas ni, sebab tadi Cik Asham ada sebut tentang patriarki. Pun menarik kalau kita nak tahu sebab itu antara akibat ataupun sebab seorang gerakan feminisme ini berlangsung atau sebab patriarki. Apa itu patriarki? Kita akan kongsikan bersama dengan pendengar. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita dalam syariah dan perundangan. Masih lagi kita membincangkan berkenaan dengan tajuk kita, konsep utama dalam gerakan feminisme bersama dengan Encik Muhammad Asham Ahmad di hujung talian pekan fellow kanan di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Encik Asham, ini antara perkara yang kata orang tu paling panas jugalah bila sebut tentang feminisme. Dia tak akan lari dengan patriarki. Apa yang dimaksudkan dengan patriarki itu sendiri, Encik Asham? Ya, terima kasih Yati dan para pendengar yang masih sabar mengikuti perbincangan kita ini. Jadi kalau kita menyebut tentang ketaksamaan gender tadi, persoalan berikut yang akan timbul adalah kenapa? Kenapa berlaku ketaksamaan gender ini? Jadi bagi feminis, pemikir-pemikir feminis, mereka berpandangan puncanya adalah diskriminasi yang berterusan daripada suatu pihak ke pihak yang lain disebabkan oleh perbezaan gender. Dia mencari puncanya kepada gender yang lagi satu. Perempuan jadi gini, akarnya lelaki menyalahkan lelaki. Seperti yang ternyata secara berbeza-beza berdasarkan kepada sesuatu bangsa
budaya politik negara dan situasi ekonomi. Ini perbezaan itu, bentuk ketaksamaan itu berbeza-beza lah daripada satu bangsa pada satu bangsa yang lain. Politik, sistem politik negara. Tapi yang penting pada asasnya adalah diskriminasi satu gender kepada gender yang lain, iaitu gender yang lebih kuat mendiskriminasi pihak yang lebih lemah, iaitu lelaki. Dalam bahasa yang mudahnya, lelaki menindas wanita. Maka dia melihat itu sebagai suatu bentuk konflik di antara dua gender itu. Konflik di antara jantina, lelaki dan perempuan. Jadi, apakah kesannya pula? Kesan ketaksamaan gender terhadap masyarakat. Apa dia? Mereka akan menjawab, ketaksamaan gender pada hari ini masih wujud. Apa bentuk-bentuknya? Contohnya dalam bentuk anak-anak perempuan, terutama yang berasal daripada keluarga miskin, tidak akan mendapat peluang pendidikan yang asas akibat diskriminasi. Keutamaan akan diberikan kepada anak lelaki. Kalau ada dua anak, lelaki dan perempuan, maka yang lelaki akan dibenarkan menyambung pelajaran kerana sumber yang terhad tadi. Kalau dua-dua nak pergi sekolah, mungkin ibu bapa tak mampu, maka keutamaan diberi kepada anak lelaki. Dan anak perempuan mungkin dipersiapkan untuk berkahwin. Jadi ini dilihat sebagai penindasan, oppression, ketaksamaan gender, diskriminasi. Kemudian akibat daripada kemiskinan itu juga dan diskriminasi terhadap wanita juga, berlaku masalah perkahwinan bawah umur dan kehamilan awal bawah umur. Kemudian berkaitan pula persoalan itu dengan keganasan seksual dan juga pengiktirafan yang tidak diberikan secara sewajarnya terhadap tugas-tugas domestik yang dilakukan oleh wanita, tugas-tugas dalam rumah. Tapi seolah-olahnya mereka itu dipandang sepi, dipandang tidak melakukan apa-apa yang bermakna, tidak memberikan apa-apa sumbangan. Jadi kita boleh memahami kekecewaan, nada kekecewaan mereka itu. Kerana perkara-perkara begini pun bukan yang sesuatu yang kita persetujui. Tetapi kalau menggunakan perkara ini untuk menimbulkan macam perang gender, maka bagi kita itu adalah merupakan sesuatu yang membawa kerosakan yang lebih besar. Betul. Dia bukan membetulkan keadaan, tetapi menimbulkan kerosakan yang lebih besar. Dia bukan membaiki, jadi macam tikus membaiki labu. Jadi balik pada persoalan Yati tadi tentang patriarki yang disalahkan sebagai punca kepada semuanya. Ini semuanya patriarki. Istilah patriarki pun kita tak biasa dengar tau. Ini tak ada dalam bahasa kita. Betul. Tetapi mereka bangkitkan istilah ini untuk dijadikan sebagai slogan perjuangan mereka, supaya ada satu pihak yang dapat dijadikan sasaran untuk melepaskan geram dan juga rasa tidak puas hati mereka. Apakah patriarki? Patriarki adalah merupakan sistem kemasyarakatan ataupun sistem kerajaan di mana bapa atau anak lelaki yang tertua menjadi ketua keluarga. Manakala pewarisan pula ditentukan melalui jalur anak lelaki. Manakala bapa mati, kekuasaan itu jatuh kepada anak lelaki yang paling tua. Kalau ada anak perempuan yang paling tua, tak boleh. Dia kena turun kepada anak lelaki. Gitu. Ini dipanggil sebagai patriarki. Dalam sistem patriarki ini, lelaki memegang kuasa. Dan wanita kebiasaannya tidak terlibat secara langsung dalam soal kuasa politik ni. Dia tak terlibat. Dia lebih ditumpukan tugasnya kepada isu-isu domestik, kekeluargaan, jaga anak, menguruskan keluarga. Itu tugas wanita secara
tradisional. Yang ni golongan feminis tak puas hati. Bagi dia, semua ini berlaku kerana patriarki. Kerana lelaki yang memaksa wanita buat macam ni. Selain memegang kuasa politik, lelaki juga dikatakan menguasai authority moral. Lelakilah yang menentukan apa yang baik, apa yang buruk. Lelaki juga memiliki kelebihan sosial. Dia boleh ke sana, boleh ke sini. Ke sana, kemari, ke sana, kemari. Lelaki. Perempuan tak boleh duduk kat rumah. Dan menguasai dan mewarisi harta. Itu pun, jadi mereka melihat ini dengan pandangan yang negatif. Melihat dengan pandangan bahawa diskriminasi itu sudah menjadi suatu yang sistem yang dipaksakan ke atas mereka. Yang ni pun kita ada beberapa perkara yang kita boleh komen. Kerana yang saya nak jelaskan di sini adalah bagaimana ini adalah reaksi kepada layanan masyarakat barat terhadap wanita. Dan tidak semestinya apa yang berlaku kepada wanita di barat itu berlaku kepada wanita-wanita Muslim. Betul. Itu yang pentingnya. Benarkah wanita Muslim tidak boleh mewarisi harta? Itu tidak benar. Di negara-negara barat sehingga kurun ke-18, ke-19, kalau itu masih berlaku. Suami boleh jual isteri, seperti yang kita sebutkan pada awal perbincangan kita. Jadi dalam Islam ada hak-hak wanita yang tidak boleh dilanggar, yang dijaga oleh syariat semenjak 1400 tahun dahulu lagi. Jadi ini adalah merupakan perkara yang mesti dijelaskan supaya kita tidak mengambil masalah orang lain dan dijadikan masalah kita, sehingga kita juga cuba untuk menentang agama, merosakkan agama, menjatuhkan agama. Bagaimana tanggapan ini muncul terhadap patriarki ini? Tanggapan ini muncul hasil dari teori evolusi Darwin yang mempengaruhi bidang antropologi pada kurun yang ke-18 dan 19. Akan tetapi mula diabaikan menjelang awal kurun yang ke-20. Masa itu dah timbul evolusi. Maknanya apa? Masyarakat itu sendiri seperti juga dari segi biologi ada evolusi. Maka masyarakat itu juga berevolusi daripada suatu sistem yang simple pada jadi semakin kompleks, semakin kompleks, semakin kompleks. Jadi mereka nak menghentikan evolusi itu, mengundurkan semula evolusi itu. Menurut teori socio-cultural evolution, maknanya evolusi dari segi sosio-kebudayaan. Kebudayaan manusia juga berevolusi daripada satu budaya yang ringkas kepada suatu budaya yang lebih kompleks. Dalam masa beratus-ratus tahun, mungkin beribu tahun itu, dia berevolusi. Akar umbi pemikiran yang berasaskan perubahan dan pembangunan ini adalah pemikiran barat. Adalah asas kepada pemikiran barat. Dan pada kurun yang ke-18 muncul falsafah pembangunan yang menjadi asas evolusi sosial pada kurun yang berikutnya. Ini asas kepada pemikiran barat itu adalah falsafah pembangunan. Kita ini sentiasa berevolusi. Kita ini sentiasa membangun. Gitu. Nah, ini berikutan daripada teori evolusi itu. Maknanya kita tak boleh terima aja apa yang ada ni. Kita kena evolve. Kita kena rombak apa yang sedia ada. Yang mana kita fikir tak sesuai, kita rombak dan kita buat yang baru. Lepas tu kalau kita tak puas hati lagi, kita rombak lagi. Nah, itulah asas kepada pembangunan. Jadi tak boleh ada suatu sistem pemikiran dan sistem nilai yang tetap tak berubah. Mereka tak boleh terima. Mereka tak boleh terima keadaan sebegitu kerana kita mesti berubah. Pandangan mereka nak berubah, kena berubah. Itu asas kepada pemikiran pembangunan ya. Yang diasaskan kepada pemikiran pembangunan masyarakat. Jadi penulis seperti Condorcet, Rousseau dan Smith, ini kurun yang ke-18, 17, berpendapat apa yang kita lihat hari ini adalah hasil dari perkembangan masa lalu.
Iaitu hasil dari evolusi pembangunan. Bukan disebabkan oleh Tuhan. Tetapi oleh keadaan-keadaan dan punca-punca yang terbit dari masyarakat manusia. Tak ada Tuhan-Tuhan, tak ada Tuhan suruh buat itu, buat ini. Tuhan itu adalah rekaan manusia. Rekaan manusia. Jadi apa yang berlaku? Itu adalah hasil daripada kehendak-kehendak masyarakat. Ini yang mereka maksudkan dengan social construct. Jadi kalau sekiranya dengan melalui social construct itu dibina sistem gitu, sistem ini, maka dengan menggunakan social society itu juga sistem yang sedia ada itu boleh deconstruct. Boleh kita runtuhkan semula dan kita bina yang baru pula. Begitu. Jadi idea inilah yang digunakan untuk menyerang sistem pemerintahan dan kemasyarakatan di Eropah Barat masa itu. Timbul gelojak pemikiran baru. Dah tak tahan dengan sistem yang lama yang dianggap melapuk, yang dianggap menindas. Sistem yang diasaskan pada agama, budaya yang lama. Dengan kata lain, idea-idea ini mengandungi idealisme politik dan sosial para penulis seperti Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu dan Smith yang menganjurkan apa yang mereka fahami sebagai negara ideal. Sekarang pemikir-pemikir ini dah bawa pemikiran yang baru. Kita kena ada negara yang ideal. Negara yang ideal ni macam ni. Ini idealis. Negara yang ekonomi yang ideal lah, begini sifatnya. Masyarakat yang ideal, masyarakat sivil yang ideal, begini sifatnya. Maka mereka mengajak masyarakat itu semua, masyarakat semua memberontak terhadap sistem yang sedia ada. Termasuk sistem yang baru. Supaya kita dapat banner yang baru. Dan itulah yang mereka fahami sebagai pembangunan dan kemajuan. Kalau kita nak maju, maka kita kena berubah. Kita nak ubah, kita kena buang yang lama, kita banner yang baru. Jadi kecenderungan para penulis ini pada masa itu adalah untuk mencapai apa yang mereka anggap sebagai natural. Mereka ini juga dikenali sebagai naturalist. Maksudnya apa yang natural kepada kita? Seperti natural morality. Maknanya suatu sistem akhlak yang berasaskan pada nature. Bukan berasaskan pada agama. Natural religion, agama yang natural. Natural economy dan juga natural education. Jadi, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan pada kurun yang ke-19 adalah merupakan respons. Kita kena ingat, ini kesimpulan kita yang penting. Kesimpulan yang penting. Respons terhadap huru-hara yang berlaku dalam pemikiran masyarakat barat. Berikutan daripada hentaman dua event, dua kejadian, iaitu revolusi Perancis dan revolusi industri. Industrial Revolution. Sekarang kita bercakap tentang Industrial Revolution 4.0. Betul. Yang ini adalah Industrial Revolution 1.0. Jadi peristiwa-peristiwa berlaku ini telah menimbulkan huru-hara, telah menimbulkan cabaran terhadap cara berfikir, terhadap cara hidup masyarakat barat yang diwarisi sebelum itu. Dah rasa macam tak sesuai cara kehidupan yang lama ini setelah berlakunya dua bentuk revolusi ini. Jadi dua revolusi ini adalah menghancurkan aturan lama yang berasaskan kepada apa? Yang berasaskan kepada suatu bentuk hubungan keluarga. Itu aturan yang lama, tradisional. Keluarga ni begini, ada bapa, ada mak. Anak perempuan, anak lelaki. Tugas anak lelaki begini, tugas anak perempuan begini. Itu sistem yang lama. Sistem yang lama. Yang bagi mereka dianggap sebagai patriarki. Sistem yang menindas. Sistem yang lama berasaskan kepada tanah. Kaitan kita dengan tanah. Ada tuan tanah, ada orang biasa yang mengusahakan tanah. Jadi tuan tanah memiliki tanah yang besar. Jadi tanah-tanah itu disewa-sewakan, ditugaskan keluarga-keluarga peladang ini, petani ini untuk mengusahakan tanah itu. Begitu. Diasaskan kepada kelas sosial. Ada golongan bangsawan, ada golongan yang pekerja, ada golongan gitu dan begini. Ada kelas sosialnya. Diasaskan kepada agama. Dalam agama juga ada hierarkinya. Ada aturan-aturan hidupnya. Diasaskan juga kepada budaya masyarakat setempat. Masyarakat Norway begini,
di Sweden macam ni, masyarakat di Perancis begini, ada perbezaan-perbezaannya. Dan juga akhir sekali diasaskan juga kepada suatu bentuk pemerintahan, iaitu pemerintahan monarki. Ini semua adalah merupakan sistem-sistem cara hidup lama yang mereka mahu runtuhkan. Demi membina suatu masyarakat ideal, civil society yang baru. Ini adalah background apa yang berlaku dalam masyarakat barat pada masa itu, tak kala timbulnya idea yang kita namakan sebagai feminist mind. Maka masa tidak mengizinkan, kita ada satu lagi persoalan iaitu tentang misogini. Prejudis ni macam mana boleh sampai timbul pula kita ada pada wanita? Kita ada berapa minit lagi? 5 minit macam tu, Cik Asam? Boleh. Kita ringkaskan sedikit. Boleh. Jadi yang ketiga, konsep yang ketiga yang saya fikir sering ditimbulkan oleh golongan feminis adalah misogini. Apa misogini? Misogini adalah kebencian ataupun prejudis terhadap wanita. Saya ringkas. Dan berbeza daripada seksisme. Ada lagi satu lagi istilah, seksisme, yang memberi erti diskriminasi yang dilakukan berasaskan seks. So itu dinamakan seksis kalau sekiranya dia mendiskriminasi pihak yang satu lagi, yang berlainan seks daripada dia diskriminasi. Itu seksis. Okey. Khususnya terhadap wanita. Juga merujuk kepada perangai yang kita katakan sebagai misogini. Perangai atau keadaan atau sikap yang menganjurkan secara stereotip peranan masyarakat berasaskan seks. Ini misogini. Mana kau anak perempuan pergi ke dapur basuh pinggan. Anak lelaki pergi keluar, pergi buat kerja-kerja orang lelaki lah. Pergi alik lembu ke, pergi makan lembu, benda-benda yang macam tu, tu anak lelaki. Ini dianggap sebagai sikap yang berpunca daripada misogini. Ialah orang perempuan tu lemah, buat benda yang lemah-lemah. Lelaki kuat, buat kerja yang kuat-kuat. Jadi ini pun dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Dari perspektif yang negatif. Dianggap sebagai misogini. Yang itu menyebabkan kita sering dengar perempuan nak membuktikan dia juga mampu. Ini masalah. Kenapa perempuan itu hanya boleh membuktikan dirinya apabila dia buat benda yang lelaki buat? Seolah-olahnya dia tidak cukup, tidak mempunyai apa-apa kalau sekiranya dia tidak membuktikan dia macam lelaki. Ini kali ini dibantah oleh golongan feminis, gelombang ketiga atau keempat. Mereka lebih meraihkan perbezaan. Maknanya perempuan, perbezaan antara lelaki dan perempuan tidak bermakna itu sesuatu yang negatif, sesuatu yang lemah. Dan perempuan tak